sebab kita makan, kita detox, kita makan nutrisi, kita protect. So alhamdulillah rasa badan lebih bertenaga kan, awet muda insya-Allah. Kaedah dulu sebelum makan produk Forever Living, Kaedah memang ada berbagai-bagai masalah kesihatan ya. Masalah vertigo, low blood pressure, eczema yang teruk, dan yang paling teruk sekali Kaedah ada pertumbuhan di payudara. Sebabkan badan terlalu banyak penyakit, so that's why Kaedah mencari alternatif, dan Kaedah malas nak pergi jumpa doktor sebab dah selalu nak jumpa doktor makan ubat. So Kaedah berbuat bekam. Di situlah Kaedah kenal dengan Puan Baiti kita. Lepas tu Kaedah pun buat bekam, dan di situlah dia perkenalkan produk Forever Living. So Kaedah start makan Forever Living ni pada tahun 2018 sehinggalah sekarang. Alhamdulillah badan rasa lebih sihat, lebih bertenaga, rasa macam awet muda je gitu kan. Ceria selalu, insya-Allah dengan izin Allah. Okay. Tapi yang paling pentingnya Kaedah share juga dengan keluarga Kaedah, dan mereka juga mendapat nikmatlah kesihatan tu insya-Allah. Okay. Dan Kaedah baru berjinak actually bermula bisnes tu pada tahun Disember 2020. Sebabnya bila Kaedah memang teringin, Kaedah suruh rumah supermasa, jadi Kaedah teringin nak ada side income. Kaedah tengok income Baiti, Kaedah rasa macam ya Allah, biar betul income Baiti banyak ni, dia sempoi je orangnya kan, tapi income dia ya Allah, Tuhan je tahu masa tu. Sebab Kaedah rasa 5 figures income bukan senang nak dapat lepas tu Kaedah pun berjinaklah dengan business Forever Living, dan pada Ogos 2021 Kaedah dapat menjadi manager, alhamdulillah. Dan sampai sekarang Kaedah masih buat bisnes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama huwa indak daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Hari ini insya-Allah alhamdulillah Kak Baiti akan sharing kepada anda semua berkenaan dengan satu tajuk penting, iaitu usus rumah penyakit. Sebelum tu kita tengok dulu statistik penyakit. Iaitu pada tahun era 2020-an ni kan, kanser adalah penyebab kematian keempat paling tinggi di hospital KKM Hospital Kerajaan, dan penyebab kematian paling tinggi di hospital swasta. Dan kita tengok di situ kan, daripada poster tu tengok kanser apakah yang tertinggi tu, iaitu kanser kolorektal, iaitu kanser usus. Yang mana kanser usus menduduki tempat yang pertama yang tertinggi untuk orang lelaki, dan yang kedua tertinggi untuk wanita selepas kanser payudara. Maksudnya di sini sangat serius lah, berkenaan dengan kesihatan usus sangat-sangat serius. Kanser kolorektal iaitu kanser usus menduduki carta tertinggi pengidapnya di kalangan lelaki, dan yang perempuan pada yang kedua tertinggilah selepas payudara. Yang mana pada malam ini kita akan membicarakan tentang macam mana benda terjadi, macam mana usus ini boleh membuatkan jadi kanser, simptom-simptom penyakit, bagaimana perubahan usus itu membuatkan kita ada penyakit, sama sekali penyakit kanser. Okey, so usus adalah tempat bermula pelbagai penyakit. Tahukah anda, sepanjang puluhan tahun hidup anda, perut dan usus anda tidak berhenti berkhidmat mencerna setiap jenis makanan yang anda makan, termasuk makanan berlemak dan tidak berkhasiat. Okey, usus yang kotor dan berkerak pasti tidak boleh menyerap khasiat daripada makanan dan suplemen yang anda makan. Sistem imun menjadi lemah dan anda mudah jatuh sakit. Okey, so di sini kita akan ceritalah banyak cerita pasal usus. Okey, so dalam pada gambar ni terlihatlah usus kecil dan usus besar. Usus merupakan bahagian bawah sistem perhadaman kita. Ia bermula dari perut hingga dubur sepanjang 7 meter. 7 meter bersamaan dengan ibaratnya seluas gelanggang sepak takraw, macam tu. Okey, usus adalah tiub berongga. Usus dibahagikan kepada usus kecil, usus besar dan rektum. Usus kecil adalah di mana makanan dihadam dan diserap ke dalam badan, manakala usus besar menyerap air dan membentuk najis. Apabila najis memasuki rektum, badan akan memberi isyarat untuk membuang air besar. Okey, ni kita tengok cerita tentang usus ya. Okey, kalau kita tengok usus kita ni, dia terdiri daripada 3 bahagian, duodenum, jejunum dan ileum. Okey, panjangnya sekitar 5 meter. Antara dalam 7 meter tu, usus kecil lah paling panjang berbanding usus besar.
Okay, di duodenum, pankreas, punir empedu dan hati akan merembeskan enzim untuk mencernakan makanan agar mudah diserap, dan pencernaan akan berakhir berlaku di jejunum. Dan bahagian penyerapannya adalah berlaku di ileum, ya, di kawasan usus juga. Dan vilai, vilai ni kalau kita tengok pada gambar pada rajah kat sebelah kiri tu, vilai ini merupakan bentuk jejari terletak di dalam dinding usus. Fungsinya ialah untuk menyerap nutrien. Molekul makanan akan menembusi vilai lalu memasuki kapilari darah. Dan aliran darah itu akan membawa molekul makanan untuk ditukarkan kepada nutrien dan tenaga yang diperlukan oleh badan. Molekul makanan yang tidak dicerna akan memasuki usus besar sebagai bahan buangan. Dan di dalam usus kecil inilah toksin akan terperangkap di celah vilai dan menyerap penyerapan, ya. Okey. So kita tengok bila usus kecil kita ada masalah, biasanya berlaku tu leaky gut syndrome lah, yang mana di situ vilai ni dia saling berhubung, saling tight, ya, saling diikat antara satu sama lain dengan sel penghubung. Tapi sekiranya bila kita banyak makan toksin, ya, makan benda-benda yang gluten, lama kelamaan sel penghubung tu akan longgar dan akan terpisahlah. Jadinya dalam tu dari situlah toksin, virus, bakteria akan masuk daripada celah-celah vilai itu dan akan masuk dalam bloodstream kita tu, aliran darah kita tu. So bila kita tengok kan, kalau usus yang sihat, dia lain, dia nampak kemas, nampak dia punya ikatan antara vilai itu sangat kuat. Tapi kalau usus yang tidak sihat, dia longgar, ikatan membuatkan virus boleh masuk, dan itulah melakukan keradangan dalam usus, ya. Dan bila macam tu, tu yang terjadi malabsorption, itu tak ada penyerapan, lepas tu ada masalah autoimmune disease, ya, food intolerance, maksudnya masa itulah kita ada masalah pada pemakanan yang biasa kita makan tapi kita tak boleh makan. Contohnya makan-makan je angin kan, dan adalah beberapa membuatkan kita jadi kurang selera makan, dan damage blood brain barrier. Lepas tu ada masalah juga pada keradangan dalam usus. Okey, so macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu usus kita tu, usus kecil kita tu dalam bermasalah? Sebabnya biasanya orang ingat bila boleh membuang tu kan, boleh membuang tu kini dah okeylah, dah cantiklah usus dia. Tapi sebenarnya pada usus kecil tu memang kita susah nak tahu yang usus kita tu bermasalah, ya, ataupun bertoksin. So ini antara beberapa survey yang kita boleh bertanyakan pada diri kita kan, sama ada adakah kita banyak toksin ataupun tidak. Ya, sebabnya toksin tu sebenarnya banyak pada usus kecil tu. Daripada bila usus kecil itu banyak toksin, itu yang akan menatijahkan pada usus besar. Ya, okey. So kita boleh tanya pada diri kita, adakah kita berasa letih atau penat? Adakah kita mempunyai masalah daya tumpuan lemah, sering mengalami sakit belakang, sakit kepala ke, berlebihan berat badan atau tidak mencukupi, kita makan makanan bergoreng, berlemak ataupun diproses, makan di luar lebih daripada 2 minggu, dan ataupun kita pernah merokok pada masa lalu, ataupun mengalami gas usus dan perut kembung selepas makan, dan mengantuk pada waktu petang. Ini memang ramailah kan, mengantuk pada waktu petang, mengambil ubat-ubatan seperti sakit sendi dan lain. Maksudnya kita terpaksa untuk sakit sendi, kita terpaksa ambil ubat. Adakah kita sembelit ataupun insomnia? Sekiranya anda jawab semua ni kan, dan anda mendapat jawapan ya 3 atau lebih daripada soalan di atas, bermakna badan anda mempunyai banyak toksin. Ya, so itulah dia. Maksudnya anda kena detox lah. Nanti Kak Bati akan ajar lebih detail macam mana kita nak pulihkan badan kita tu. Okey. So berapa banyak toksin ada dalam badan kita? Nak tahu sebenarnya setiap hari kita menyerap 10 gram toksin, bermakna 3,650 gram dalam setahun, dan bermakna 36 kilo dalam 10 tahun. Masya Allah banyak. So bermakna 1/3 dari berat badan kita adalah toksin semata-mata. So that's why kita kena detox, kita kena cuci usus kecil kita juga. Okay, so sebenarnya bila usus kecil kita betul bermasalah, bertoksin, dia juga akan membuatkan usus besar kita pun akan menghadapi masalah, ya. Okay, so sebenarnya toksin ni memang akan masuk dalam badan kita melalui paru-paru,
kulit dan juga sistem pencernaan kita lah, iaitu usus kecil kita tu. Sebab di situlah akan melakukan akan mengalami penyerapan makanan dan termasuk juga penyerapan toksin tu. Okey, lepas tu dia akan patah balik ke hati, dan hati juga akan bungkus toksin tu untuk dikeluarkan melalui badan kita, melalui kulit juga, melalui buah pinggang, melalui kolon ya, melalui usus besar kita, dan juga melalui paru-paru. Tapi kadang-kadang bila dah banyak toksin, so usus besar juga menyimpan toksin tu, dan bila toksin tu bila berada dalam badan kita, dia akan store, dia akan simpan dekat banyak tempat, antaranya dekat fat cell tu membuatkan kita naik berat badan, ataupun bone marrow, iaitu dekat susum tulang kita tu yang jadi kita punya sel darah merah kita tak cantik, kurang hemoglobin, tak kuat kan, kita jadi anemia sebagainya. So liver pun membuatkan kita jadi mudah letih, cepat ngantuk. Lepas tu kat joint membuatkan kita lengur-lengur sendi, kita cepat lengur, kita cepat sakit sendi kita tu, lutut, kebas sebagainya. Lepas tu blood kan, kita punya darah pun, salinan aliran darah kita tak cantik kan, ada tersekat, tersumbat dalam saudara. Lepas tu tisu dan muscle tu jadi kita lengur-lengur ya, lengur bahu, lengur belikat sebagainya. Okey, so tadi kita dah cerita pasal usus kecil, sekarang Kak Wati cerita pasal usus besar pula. Okey, so di sini nanti anda boleh tengok video ni sekejap Kak Wati. Okey, so sambil tu boleh tengok video. Usus besar atau kolon adalah bahagian terakhir dari saluran pencernaan kita. Okey, panjang usus besar sekitar 1.5 meter, lebih kurang 5 kaki. Okay, actually dah ada 7 bahagian, ada cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon dan rectum dan juga anus. Okay, nampak ya, itulah usus besar kita. Dan otot-otot dalam usus, okay, kita tengok ya, usus besar kita ni, otot-otot dalam usus bergerak secara perlahan dan beritma yang dipanggilkan peristalsis. Okay. So peristalsis ni berlaku untuk menggerakkan isi kandungan dalam usus itu ke arah rektum. Semasa peristalsis inilah kolon akan menyerap air dan nutrien yang diperolehi daripada sisa makanan, dan saki-baki buangan yang dipanggil najis akan disimpan di dalam rektum hinggalah ia ditolak keluar sebagai najis melalui laluan dubur ya. Okay, so kita tahu kan macam mana peranan atau perjalanannya najis kita dalam usus besar kita tu. Okay, so ni tabiat normal usus. Okay, tabiat normal usus, Kak Wati nak cerita tabiat sebabnya kadang-kadang kita tak tahu apakah tabiat sebenar usus kita. Okay, so kita tengok tabiat normal usus orang, tabiat usus yang normal adalah berbeza untuk setiap orang bergantung kepada beberapa faktor seperti umur dan pemakanan. Okay, tabiat membuang air besar adalah normal jika anda membuang air besar secara berkala dan tetap paling kurang sekali sehari. Ya, sekali sehari tu mesti buang. Tapi yang terbaiknya lebih kurang 2 kali ataupun 3 kali sehari. Nanti Kak perhatikan cerita lebih lanjut. Okey, lepas tu tidak mempunyai gejala sembelit dan cirit-birit. Okey, lepas tu membuang air besar tanpa perlu menggunakan ubat julap ya. Okey, so di sini kita tengok jadual pembuangan air besar kita. Okey, so Kak Wati tengok nak beritahu, nak share bagaimana makanan bergerak melalui saluran pencernaan dalam masa 24 jam dan apa terjadi bila usus tidak tepat waktu. So anda boleh tengok ya dalam jadual perjalanan makanan kita sehinggalah ia dibuang. Okey, let's say lah kita breakfast pada pukul 8 pagi kan, breakfast pada pukul 8 pagi. So makan tu dah masuk, dah kita gigit-gigit, kita dah makan, lepas tu akan masuk dalam perut kita. Lepas tu biasanya makanan ni akan dalam 4 jam ya, 4 jam dia akan dia akan diproses. Lepas tu dia akan terus masuk dalam usus kecil. Okey, itu selesailah pada pukul 12 tengah hari. Pada pukul 1 tengah hari pula, masa ni kita akan makan lunch kan, betul tak? Kita akan makan lunch. So dan makan pagi kita tu dah masuk ke pintu usus besar, iaitu dekat cecum. Okay, so pada pukul 5 petang pula
5 petang makanan yang lunch tadi tu dah settle diproses dan masuk ke dalam usus kecil. Manakala makanan yang pagi tu, sisa makanan pada pagi dah masuk di sebahagian usus besar. Okey, lepas tu pukul 6 petang. Pukul 6 petang kita balik pada kerja, kita nak makan untuk makan malam kan. Okey. So masa ni bila kita makan malam, makanan yang pagi tu dah memenuhi sebahagian besar usus besar kita. Manakala makanan tengah hari dah mulai masuk usus besar iaitu kat cecum. Okey, lepas tu pukul 9 malam makanan yang malam tu dah settle, dah masuk usus kecil. Manakala makanan pagi dah berada di rektum untuk siap sedia dibuang lah, dan makanan tengah hari dah masuk ke dalam usus besar. Okey, lepas tu pukul 10 mana pergi makanan yang pagi tu? Waktu inilah pukul 10 ni biasa kita akan membuang untuk mengeluarkan sisa kotoran yang breakfast tu. So pada pukul 10 anda kata kalau kita memerut kan, janganlah bergaduh kan, janganlah macam mengeluh, sebab memang itu bagus tu. Bagus, maksudnya sebelum kita tidur kita kosongkan dulu perut kita, usus kita kan, daripada sisa-sisa kotoran supaya kita tidur tu dengan nyenyak, dan badan kita boleh melakukan pemulihan, ya, sebabnya tidak banyak tenaga untuk digunakan proses peristalsis tu, proses penyerapan air pada usus besar. Okey, so pada pukul 10 malam, masa tu makanan tengah hari pun dah masuk usus kan, makanan malam pun dah berada di usus kecil. Lepas tu pada pukul 6 pagi esok, memang kita punya usus kita tu dah siap sedialah untuk keluarkan semua sisa kotoran makanan sepanjang hari yang semalam tu. Okey, so pada pukul 8 malam, 8 pagi, okey, 8 pagi kita pun breakfast macam biasa kan. Ini Kak Batin tunjukkan seandainya kalau kita mempunyai usus yang tak aktif, kan kita punya peristalsis, pergerakan usus tu tak aktif, banyak toksin kita makan, membuatkan makan breakfast, makan lunch, makan dinner, semua berkumpul seharian kan dalam badan kita. So esok pagi baru kita membuang. Itu okey, tapi itu kurang baik lah. Kurang baik sebabnya usus kita ni terpaksa buat kerja keras untuk melakukan kerja-kerja penyerapan kan, kerja maksudnya seharian usus kita ni akan menyerap toksin daripada sisa kotoran kita tu. Okay, so adakah kolon anda sihat? So sebenarnya bila kita nak tengok usus, salah satunya kita merhatikan najis kita tu. Kan? Ada tak siapa kat sini yang perhatikan dia punya najis? Okay, so najis kita ni kita boleh perhatikan sama ada dia punya warna dan bau dia, bentuk, kekerasan, masa dan juga kuantiti dia. Okay, so kalau mengikut carta ni, okey, kalau najis yang bulat-bulat, yang nombor 1 tu ketulan yang terpisah seperti kacang suka dikeluarkan, itu ada setengah orang mempunyai najis macam tu kan. Okey, yang keduanya bentuk seperti sausage tapi berketul-ketul. Yang ketiga seperti sausage tapi kerahan di permukaan. Yang keempat seperti sausage atau ular, lancar dan lembut. Dan kelima, setepek macam kuih dianggapkan kan, kuih lembut dengan tepi yang tajam. Dan yang keenam, cebisan gebu tapi tepi tajam. Begitu spesifiknya kan keadaan usus keadaan najis kita tu. Yang ketujuh, berair, tiada cebisan pepejal, berair sepenuhnya. Okey. So di manakah macam manalah keadaan najis anda tu? Ada perhati tak? Agak-agaknya anda punya najis tu adakah nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 7. Okey, di sini adalah kriteria dia. Kalau jenis 1 dan 2 bermaksud terdapatnya masalah semelik. Okey, lepas tu jenis 3 dan 4 adalah bentuk najis idea, dan jenis 5 ke 7 bermaksud terdapat kemungkinan cerit-birit kan. So kita kena pastikanlah najis kita tu pada keadaan 3 dan 4 itu paling bagus. Okey. Okay, so ini nak tengok najis sihat lagi kan. Okay, warna dia macam mana? Warna dia perang kekuningan dan tidak berbau.
Lepas tu bentuk, okey, bentuknya macam pisang ataupun sausage. Lepas tu berdiameter 3 cm. Nak kena check lah pula kan. Nak kena ukur lah pula, subhanallah. Okey, lepas tu kekerasan. Biasanya mengandungi 75% hingga 80% kelembapan. Kalau dia lebih daripada 90% maksudnya dia berair, najis tak sihat lah. Kalau kurang, itulah najis keras. Okey, dan masa nak keluarkan tu, okey, dia perlukan 2 ke 3 minit saja kalau nak keluarkan tu setelah kita merasai nak membuang. Tapi kalau orang yang sampai 10 minit sampai setengah jam tak settle keluar, itu memang itu ada masalah tu. Kena rawat tu ya. Okey, dan kuantiti dia lebih kurang 1 kilo. Okey. So, ni Kak banyak tunjukkan kan, sebabnya kita ni kadang kita tak tahu macam mana keadaan kita punya usus. Betul tak? Ini adalah gambaran video ni halah orang-orang yang telah buat endoskopi yang mana kita boleh nampak keadaan usus mereka ya. Okey, so ini sekejap ya. Gerak tak? Okey, ini adalah gambaran usus normal, bersih, tak ada kotoran, terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi inilah seharusnya usus kita. Okey, ni pula kondisi untuk usus vegetarian, cenderung normal, tapi dah mulai timbul kotoran pada dinding usus. Ya, nampak walaupun makan sayur sahaja tapi tetap kotor. Okey, ni pula gambaran usus kita. Orang kebanyakan lah kotor dan sampah sisa makanan tidak terbuang. Lemak dan pelbagai zat kimia, dan di sinilah semua penyakit kita bermula. Okay, nampak kotor kan, warna kuning-kuning tu. Ini pula adalah usus untuk orang yang payudara, kanser payudara, ya, terlihat sangat kotor, terjadi penyumbatan najis yang sangat kronik. Nampak tebal betul dia punya ni. So kita lihatlah sama ada ni, kita tengok inilah orang yang dapat kanser prostat, ya, kanser prostat dan juga kolesterol tinggi dan juga hipertensi, darah tinggi. Pun sama juga ususnya tidak bagus. Ini pula adalah usus untuk seorang wanita yang berusia 65 tahun dan memang hitam ni adalah toksin. Oleh kerana sudah lama bertahun-tahun terbiar dalam usus membuatkan jadi berkerak. Okey, ini pula usus untuk orang gaut. Ya, orang gaut. So sama jugalah bertoksin, dan kita lihat di sini. Okay, salah satu toksin bila lama dalam usus kita membuatkan timbulnya muncul parasit ataupun cacing yang mana dia berkembang biak dalam usus kita. Okay, nampak? Gitu, subhanallah. Okay, di sini kita boleh nampak kan, kita boleh lihat bila usus kotor kan, bila usus kotor, kecenderungan untuk mengalami pelbagai penyakit itu makin banyak ya. Maksudnya semakin teruknya usus, semakin banyaklah keluhan dan juga banyaklah penyakit akan dihadapi oleh seseorang tu. Okey, sekali lagi. Okey. So, bila ada perubahannya tabiat membuang kan, dia akan membuatkan badan kita letih kan. Salah satu tadi lah ususlah kotor, badan kita letih, sembelit berterusan, cirit-birit, lepas tu sakit perut pun berterusan, najis pula berdarah, najis darah, turun berat badan yang mendadak. Ini kita takut kanser. Ya, sebabnya Kak Wati ada seorang customer yang dia kanser usus, dia baru dapat tahu dan dia heran kenapa dalam tempoh 2-3 bulan berat badannya turun mendadak. Kan, tapi dia tak diet pun. So rupanya bila dia check, pada asalnya dia buasir, tapi bila dia check rupanya buasirnya tu dah sudah menjadi kanser dalam tempoh 4-5 bulan sahaja. Okey. So lepas tu hilang selera makan, kerap demam dan kembung perut ya. Okey, so kenapa usus kotor berbahaya? Kita jangan biarkan usus kita kotor macam dalam video tu, sebab itulah akan membuatkan bakteria usus tidak berseimbang, membuatkan bakteria usus bakteria jahat lah, bakteria jahat akan meningkat, dan itulah akan membuatkan imuniti kita terganggu, metabolisme kita terganggu, lepas tu hormon kita pun tak seimbang. So bila hormon tak seimbang, apa jadi? Kulit kita berjerawat, lepas tu menstruasi untuk wanita pun tidak teratur ya, kita haid tidak teratur, susah buang air besar, craving manis membuatkan berat badan pun akan bertambah, dan paling kronik ialah penyakit.
Okey, inilah gambaran usus-usus sebenarnya. Ada seorang doktor, itu Dr. Kellogg's, di Amerika, di USA. Dia telah membedah lebih kurang 22,000 orang yang mana didapati setiap orang tu tidak mempunyai usus yang baik. Maksudnya 22 orang pun tidak, daripada ramai-ramai itu pun tidak mempunyai usus yang eloklah, normal usus, ya. Okey. So inilah keadaan kolon akibat pemakanan dan gaya hidup yang tidak sihat. Daripada pemakanan kita, daripada gaya hidup kita ni, dia juga akan membuatkan perubahan, selain pada perubahan tabiat, perubahan pada struktur usus kita tu sendiri. Okey. So antaranya diverticular, lepas tu ada balloon, ya. Maksudnya usus tu nanti Kak Baiti akan elaborate lah lebih detail satu persatu keadaan kolon ini. Lepas tu ada yang mengalami prolapsus, ya. Ada yang mengalami spasm, ya. Okey, so ini Kak Baiti nak tunjuk satu keadaan kolon yang sangat serius, yang ramai sebenarnya didapati oleh orang. Yang mana Kak Baiti sendiri bila Kak Baiti check kan, pada orang memang kebanyakannya memang mengalami penyakit ni, kejadian usus, iaitu diverticulitis. Okey, so kita dengar ya video penerangan tentang diverticulitis. Diverticular disease is a condition occurring when pouches form toward the end of the large intestine. Diverticulosis is associated with a low-fiber diet, constipation, and frequent straining with bowel movements. Constipation causes increased pressure inside your colon. Increased pressure may cause the mucosa and submucosa to herniate through a weakened area of the wall of your colon and form a diverticulum. Diverticulosis occurs when you have these diverticula, but often no other symptoms. In contrast, diverticulitis occurs when the diverticula become inflamed. The usual symptoms of diverticulitis are lower left abdominal pain, fever, constipation or diarrhea, and decreased appetite. Diverticulitis may develop an accumulation of pus called an abscess. Excessive swelling and accumulation of pus may lead to the formation of a perforation, allowing pus and other material to escape into your abdomen. This is a very serious condition and requires immediate medical attention. If you have a severe case of diverticulitis, you may need to have a procedure to drain an abscess. If the condition persists, you may require surgery to remove the affected part of your colon. During your procedure, your surgeon will pass the remaining end of your colon through your abdominal wall, creating an opening called a stoma. After your colon heals, it can be reattached to your rectum. The main treatment for diverticulosis is increased consumption of fiber-rich foods to soften and add bulk to stools, which helps stimulate the colon to contract and eliminate them. Other treatments for diverticulitis include a clear liquid diet and oral antibiotics. Okey, kita tengok kan, nampak macam mana keadaan diverticular, iaitu berlakunya kantung-kantung dalam usus kita. Okey, sekejap Okey. Okey, inilah gambaran di dalam diverticulitis tu. Okey, kita tengok kan, dia sebenarnya di dalam tu ada wujudnya kantung.
Usus yang mengandungi bahan toksin yang tidak keluar bersama najis. Dia sebenarnya orang yang mengidap diverticular ni, dia sebenarnya dia boleh membuang. Sebab itulah dia rasa dia sihat je, sebabnya bagi dia boleh buang tu punya okey lah tu kan. Tapi sebenarnya usus ini dia mengandungi bahan toksin yang tidak keluar bersama najis dia. Okey, dia akibat terjadinya kenapa bentuk diverticular ni terjadi, sebabnya asalnya dia mempunyai diet yang kurang serat. Maksudnya dia kurang makan sayur lah. Kurang makan sayur, kurang makan buah, menyebabkan otot kolon terpaksa bekerja keras untuk memaksa kotoran keluar sehingga otot terhernia. Itu otot tu terpaksa membengkak dan membentuk kantung. Okey, kantung ini menjadi host produksi racun ataupun toksin, tempat pembiakan mikrobs yang menyebabkan infeksi, keradangan dan juga penyakit degeneratif, iaitu macam contohnya penyakit kanser ataupun tumor ya. Okey, so di sinilah sebenarnya penyakit-penyakit itu berawal. Okey, bila diverticular meradang dan teriritasi, ia akan pecah, ia akan rupture, maksudnya kantung-kantung ni akan rupture macam kita tengok dalam video tadi tu kan, dan melepaskan zat beracun dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Dia akan menyebarkan infeksi itu ke serata badan kita. Okey, so sebenarnya bila dia sebenarnya diverticular ni akan berlaku sepanjang kita punya usus. Usus besar kita tu panjangnya lebih kurang 1.5 meter, dan dalam itulah akan boleh berlakunya diverticular ni, dan sekiranya dia berlaku pada certain tempat, certain bahagian usus, dia akan akan efek kepada certain organ ya. Okey, so andai kata kalau diverticular itu berada di cecum, di cecum itu bila dia pecah kat situ, dia pecah, yang diverticular itu akan pecah dan akan menyebarkan infeksi, akan menyebarkan toksin ke pankreas, testis dan juga ovari. So di sinilah dia akan efek lah hormon. Kalau anda kata kat pankreas tu, dia akan membuatkan jadi insulin resistant. Kalau testis, ovari, dia akan membuatkanlah masalah pada ketidaksuburan ataupun ketahanan haid terganggu, macam-macam lah kan, cyst, fibroid sebagainya. Sebabnya toksin tu sudah meracuni organ kita tu. Okey, sekiranya dia berlaku di ascending colon, iaitu usus menaik, so dia akan membuatkan masalah pernafasan. Toksin tu akan pergi ke dada kita kan, dia akan mengganggu pernafasan kita, dan di situ kita akan mengalamilah angin sesak di dada ataupun serangan angina pectoris. Angina pectoris ni kita rasa macam nyucuk dalam dada kita tu. Okey, lepas tu bila anda kata kalau diverticular ini dekat transverse, itu usus melintang, dia akan hantar, dia akan pecah, dia akan sebarkan toksin dan juga mikrobs tu pergi ke kepala kita, dekat bahagian otak kita lah. Sakit di situlah kita akan mengalami sakit kepala, migraine, jadi pelupa ya, sinus, lepas tu cepat letih dan mengganggu pemikiran di otak. Maksudnya kita akan jadi lack of focus, kadang-kadang kita jadi depression, sebab akan mengganggulah pemikiran kita. Dan bila diverticular ini berada dekat descending colon, iaitu di usus menurun, okey, di situ kita akan mengalami sakit bahu, tengkurap rasa tegang, pejal ya, telinga ada masalah, telinga berdesing, berdengung, dan sakit belakang kepala. Sakit belakang kepala ni dia kawasan mastoid lah untuk kawal kita punya keseimbangan saraf kita. So anda kata kalau anda ada simptom-simptom ini, sebenarnya boleh jadi anda dalam usus kita ada diverticular ni. Okey. So sekiranya diverticular ini berada di sigmoid, sigmoid iaitu di usus bawah yang bentuk S tu, okey, dia racun itu akan tersebar ke limpa, iaitu sistem kekebalan tubuh kita, dan situlah kita akan mengalami gatal ya, alergik ya, tiba-tiba eczema naik, lepas tu alergik pada makanan. Selama ni kita boleh makan ayam sebagai contohnya, tak boleh makan lagi dah, kan banyaklah jadi food intolerance ya. Okey, so bila anda ada simptom-simptom ni, kena pastikan kita kena cuci usus, kita kena bersihkan dan kembalikan balik kesihatan usus kita. Okey, seterusnya, okey, usus selain pada itu, ada juga usus yang berkeadaan usus prolepsus ya, prolepsus ni ialah usus melintang jatuh ke bawah dan menekan organ bawahan.
Kita nampak daripada gambar rajah ni, nampak ya, usus ni pada asalnya usus normal, dia transverse tu straight je kan. Tapi bila transverse tu yang jatuh, dia akan menekan organ bawahan. Okey, lepas tu bila usus menekan rahim, sebabnya memang di bawah kita ni sebenarnya dekat situ, kalau anda kata perempuan, situ ada rahim lah ya. Kalau ada lelaki dia ada prostat ya. Okey, so bila dia menekan rahim, contohnya kalau seorang perempuan, dia akan menekan tiub pelvio, dia akan dan ovari tertekan, ovarium tidak dapat masuk ke dalam rahim dan menyebabkan kemandulan. So itu akan mengganggulah proses persenyawaan sebagainya. Dan lebih buruk lagi, terdapatnya kista pada ovari. Ya, sebabnya berlakunya perubahan usus itu, dia akan membuatkan berlaku juga perubahan pada organ-organ yang affected. Kalau seorang tu lelaki kan, dia tekanan pada kelenjar prostat dan kandung kencing membuatkan dia sukar untuk buang air kencing, buang air kecil. Okey, so orang yang ada masalah ini biasanya mempunyai perut buncit, sering sakit pinggang, keputihan yang banyak, lepas tu kerap kencing ya, mungkinnya tak lawas kencing, lepas tu anemia, sukar hamil dan juga buasir ya. Sebab buasir pun sama juga, bila dia menekan rektum ke bawah pun membuatkan ada masalah lah pada PN darah kat situ, dekat bawah rektum, membuatkan dia mengalami buasir. So dan juga menyebabkan kelebihan asid, gas usus, heartburn dan juga muntah. Ini terjadi selain pada pemakanan, juga gaya hidupnya lah. Gaya hidupnya sering terjatuh terduduk atau mengangkat benda berat sambil menaiki bangunan, menaiki tangga sebagainya. So maksudnya kalau orang yang ada masalah, kalau dia jatuh ke, jangan diam-diam, jangan jangan tak ada buat tindakan, kena urut ke, kena lakukan sesuatu lah untuk mengembalikan balik badan kita yang selesaikan masalah kesakitan lah pada pinggang sebagainya. Okey, so seterusnya spasm kolon. Okey, kalau spasm kolon ni kita tengok rajah di sini kan, dia kekejangan otot di dinding usus secara tiba-tiba. Okey, dikaitkan dengan irritable bowel syndrome IBS dan berlaku inflammatory bowel disease IBD. Yang mana bila seorang ni mengalami spasm kolon ni, dia akan mengalami sakit pada bahagian abdomen, lepas tu gas dan kembung perut, lepas tu sering rasa tiba-tiba nak memerut ya. Okey, so bawah momennya terlampau cepat sangat. Makan, kadang-kadang dia makan-makannya terus nak buang air besar. Lepas tinjanya putus-putus dan cirit birit, dan pada najisnya ada mukus. Kan? Kalau kita tengok struktur asal usus kecil kita tu ada mukus ke atasnya, yang mana mukus itulah sebagai pelindung kita punya lapisan usus. Tapi bila mengalami spasm ni, mukus tu keluar. So itu membuatkan tak ada pelindung dalam usus kita. Okey, seterusnya balloon bowel. Balloon bowel ni kita tengok struktur dia, kalau normal bowel dia eloklah, tapi kalau balloon bowel ni nampak pembekakan ya, berlaku pembekakan balloon dalam kolon kerana sembelit. Ini akan membuatkan terjadi sebab gas daripada sistem penghadaman yang lemah ya, maksudnya daripada sistem penghadaman daripada usus kecil tu dah ada masalah, membawa kepada usus besar pun akan menyimpan gas. Lepas tu akan mengalami masalah food intolerance atau irritable bowel syndrome, dan tinja ataupun najis tidak boleh dikeluarkan ya, sukar untuk dikeluarkan. Okey, seterusnya. Okey, inilah stricture colon. Okey, stricture colon ni dia kejadian dia usus besar tu menyempit. Kalau kita nampak usus tu dia sebab selebih tu dia normal, tapi tiba-tiba dia mencerut kan, ini akan membuatkan perjalanan ataupun peristalsis perlahan, memperlahankan atau menyekat sisa kotoran bergerak dalam usus besar. Okey, disebabkan oleh keradangan, fibros, tisu parut ataupun kanser. Risikonya akan mengidap inflammatory bowel disease IBD, seperti Crohn disease, jenis penyakit lah ya, dan ulcerative colitis, itu ulcer. Boleh juga berlaku hernia dan juga kanser kolon. Okey, pencutan kolon ini disebabkan makanan beracun ataupun ubat-ubatan. Maksudnya kalau kita makan ubat-ubat yang banyak sangat, membuatkan kita akan mengalami stricture kolon ni. Okey, so pengidap akan sering mengadu sakit perut dan kurus. Simptomnya dia
mual dan sakit perut, muntah, kram pada abdomen, sakit dan kembung, cerit bidik ataupun sembelit dan juga hilang selera makan. Okay. So risiko penyakit pada usus besar ni, sebab tu kita tak boleh pandang enteng pada kesihatan usus besar, sebabnya risikonya kita boleh dapat polips, boleh dapat colitis ulceratif, macam-macam jenis lah penyakit yang kita boleh dapat, kanser kolorektal, buasir, Crohn disease, radang usus, ya, inflammatory bowel syndrome, dan juga irritable bowel syndrome. Kita boleh tengok kan macam mana kejadian usus ni. Macam ini adalah polips lah, polips yang mana keluarnya macam ketumbuhan dalam usus kita. Ini pula adalah ulcer colitis ulceratif, ini adalah buasir, dan ini pula adalah Crohn disease tu. Okay, so inilah gambar seorang yang memang telah dipotong sigmoid dia, kan, sebab penuh dengan sisa kotoran yang tidak dapat dikeluarkan. Jadi inilah kanser. Inilah gambar, tak silap Kak Wati, dalam inilah timbangannya adalah lebih kurang 20 kilo berat dia. Ya memang masya-Allah. Macam mana ya dia dalam perut dia tu boleh menampung 20 kilo bahagian sigmoid yang tersumbat ni. Okey. So inilah penyakit yang sangat berbahaya, iaitu kanser kolorektal. Maksudnya setelah usus kita mengalami tabiat yang luar biasa, tidak sepatutnya, lepas tu banyak kotoran tersekat, sisa kotoran masih menyumbat dalam usus kita tu, itulah yang akan membuatkan kita dapat kanser kolorektal. Okey. So nanti Kak Bati nak share lagi video, nak video lagi tak? Kak Wati suka share video ni supaya kita boleh nampak lebih jelas kan macam mana satu penyakit itu terjadi. Okay? So berikut adalah video tentang bagaimana kanser usus terjadi. So daripada kejadian daripada perubahannya rupa bentuk usus itu membuatkan kanser usus kita terjadi. Okay, so kita boleh tengok boleh dengar. Okay. Usus besar mengandungi 100 trilion bakteria dan 196 jenis toksin, hasil tindak balas kimia metabolisme. Jika anda tidak membuang air besar setiap hari, toksin yang diserap seumpama menghisap 3 bungkus rokok. Toksin adalah punca pelbagai penyakit. Jika kita tidak mengambil berat tentang masalah usus besar, ia akan memudaratkan kesihatan kita. Najis mudah tersangkut dan berkumpul di lipatan poket dalam usus besar. Dan lama-kelamaan, ia akan menjadi keras dan menyebabkan saluran usus tersumbat. Gambar ini menunjukkan najis keras yang terkumpul selama 20 tahun. Ususnya sudah berubah bentuk dan hilang fungsinya. Gambar ini menunjukkan bahagian usus yang mudah dijangkiti kanser usus. Kira-kira 72.6% daripada kanser usus dijangkiti di rektum dan bahagian berpenjuru. Sebab najis sering bertakung di bahagian ini dan paling banyak terdedah kepada toksin. Walaupun kita membuang air besar setiap hari, najis masih terkumpul dalam lipatan usus besar. Kanser terjadi akibat perubahan sel-sel di dinding usus yang terdedah kepada tindak balas toksin yang berterusan di tempat najis terkumpul. Pakar-pakar Amerika telah melakukan bedah siasat usus 20,000 orang dan mendapati tiada seorang pun ususnya dalam keadaan normal. Dalam abad ke-21, kanser usus dijangka menduduki tempat pertama antara pelbagai jenis kanser. Oleh yang demikian, setiap orang perlu membersihkan usus mereka. Toksin di dalam usus besar diserap dan disalurkan dalam darah. Ini menyebabkan tubuh menjadi bertoksin dan seterusnya mengakibatkan pelbagai penyakit seperti sakit kepala, insomnia, kerap bermimpi, nafas berbau, masalah penghadaman, kembung perut, perut buncit, kepanasan, jerawat, darah tinggi, penyakit hati, penyakit buah pinggang, kelesuan dan sebagainya. Toksin di dalam usus besar lebih membahayakan kaum wanita kerana ia boleh mengakibatkan kanser payudara, melahirkan anak yang cacat atau mandul. Kita tengok kan daripada masalah dalam usus kita ni, dia boleh macam-macam penyakit terjadi, dan paling teruklah kanser usus. Itu yang sangat-sangat bahayalah. Okey. So macam mana kita nak
tahu kita punya usus tu sihat tak sihat, selain pada kita tengok najis, selain pada kita tengok video tadi tu kan, ataupun kita scan usus kita masuk endoskopi, kadang-kadang prosedur tu sangat-sangat memerlukan sebab maksud kita kena pergi hospital, kena scan, itu pun tak boleh lah suka hati kita nak scan kan, masuk endoskopi dalam usus kita. So ini adalah beberapa soalan yang kita boleh audit diri kita, dan kalau siapa buat boost ke kan, boleh jadikan soalan-soalan ini sebagai survey, survey keadaan usus kita supaya kita boleh bantu lebih ramai orang lagi. Okay, so anda boleh tanda right kan pada tabiat makan, adakah selalu skip sarapan pagi dan dengan cepat tergesa-gesa, lepas tu tiga hidangan tak lengkap, ataupun tak cukup, tak tetap ya pada satu hari, lepas tu tak cukup sayur, suka makan daging, benci susu atau produk tenusu, makan luar melebihi 4 kali seminggu, itu tabiat makan. Kalau tabiat hidup pula, pembuangan yang besar memang tak lancar. Okay, kurang bersenam, sukar tidur, selalu kurang tidur, selalu rasa tertekan, kentut pun sangat berbau, kulit yang teruk, kelihatan sangat tua, kulit dan jerawat yang kasar. Okey, itu tabiat hidup. Tabiat buang air besar, anda suka buang air besar, perut masih memulas selepas buang air besar, maksudnya walaupun dah membuang pun masih tak settle, rasa macam tak puas lagi kan. Okey, kotoran keras dan tidak mudah dibuang, najis keluar berbutir, najis nipis, hitam, tenggelam, najis sangat berbau. Okey, sekiranya daripada soalan di atas, anda ada 5 tanda, itu maksudnya usus anda 10 tahun lebih tua daripada diri anda. Kalau anda kata anda ada 10 tanda, itu bermaksud 20 tahun lebih tua. Anda kata kalau anda ada 15, itu bermaksud anda punya usus 30 tahun lebih tua. So maksudnya usus kita dah tua sangat, mengatasi umur kita. Sebab itulah dia perlu disokong, perlu disihatkan, perlu dijaga semula untuk dia kembali sihat ya. Dan rupa paras kita sebenarnya berkait dengan kesihatan usus kita. Ada orang kelihatan lebih tua daripada umur dia, dan ada orang yang kelihatan lebih muda daripada usia dia. Macam Kak Ida tadi kan, Kak Ida pun walaupun nak 50-an, dekat 50, tapi still nampak macam muda sebab usus tu dah kembali sihat. Okey, Alhamdulillah. So macam mana kita nak kembalikan usus kita sihat? Ya, kita nak jaga balik usus kita. Okey, antaranya kita kena ubahlah gaya hidup kita. Iaitu kita kena tidur yang cukup. Lepas tu senaman dengan aktiviti fizikal, kena jangan sedentary lah. Sedentary tu maksudnya duduk saja ya. Lepas tu sesekala kita buat rawatan komplementari, nak buat bekam ke, akupuntur ke, urutan ke ya, supaya nak kembali balik kesegaran badan, supaya usus kita tu aktif semula. Okey. So seterusnya kita juga kena banyak minum air. Sebab seperti yang kita tengok dalam video tadi kan, video usus kan, usus besar tu akan menyerap air daripada kita punya najis, kita punya sisa kotoran. So andai kata kalau kita kurang minum air, so dia akan serap, membuatkan penyerapan tu membuatkan najis kita akan keras. So tu yang akan mengalami sembelit dan dia tersangkutlah pada lipatan usus tu. Okay, so kena cukup minum air. Lepas tu diet kena seimbang, kena ada makan buah, suku-suku separuh. Separuh tu ialah buah dan sayur. Macam mana kita tengok dalam video Badai Verticular tu, saranan daripada pakar nutrisi kat situ, dia cakap kena makan buah-buahannya, fiber rich food. Dikatakan maksudnya makanan yang berserat, yang tinggi seratnya. Lepas tu kena ada suplemen. Kita tak boleh mengharapkan makanan saja. Kita kena ada suplemen yang lengkap, yang boleh menyokong membersihkan usus kita semula, dan akan membekalkan banyak zat supaya usus kita tu kembali sihat. Lepas tu kena, kalau boleh kita elakkan ubat-ubatan ya. Bila kita insyaAllah kalau kita sihat, lama-lama ubat-ubat yang kita ambil tu sedikit boleh dikurangkan. Okay, so apakah suplemen yang Forever Living sarankan untuk kita makan untuk menjaga usus kita? Okay, so ini adalah antaranya, iaitu aloe vera gel, field organ dan juga fiber. Okay, your gut health take care, iaitu aloe vera gel ya. Okay, so aloe vera gel ni adalah sejenis aloe bermasa semila yang telah distabilkan 100%. Manfaatnya adalah untuk menyah toksin badan,
Lepas tu membantu penyerapan nutrisi, beri tenaga, anti radang dan membentuk lapisan perlindungan dinding usus. Maksudnya membuatkan dinding usus kita ni ada lapisan perlindungan supaya vilai, mikrovilai tight. Dia tidak membuatkan ada lumpur-lumpur sehingga toksin tersangkut di dalamnya. Okay, so dia ada 200 nutritional substances. Okay, ada 20 mineral, ada 20 asid amino, ada 12 anthraquinone, ada 12 vitamin, 8 enzim, saponin, sterol, lignin, monosakarida dan polisakarida. Okay, so sebenarnya aloe vera gel ni dia ada 8 sifat yang mana setiap sifat itulah yang membuatkan aloe vera gel sangat bagus untuk kesihatan usus kita. Okay, so sifat pertama lignin, iaitu daya penembusan yang tinggi, iaitu dia boleh bawa nutrien kita sampai meresap, menembus hingga ke jauh ke dalam ke dalam sel. Okey, so sebab itulah penting kita makan aloe vera, sebabnya kalau sekiranya kita hanya mengharapkan suplemen tapi kalau tidak dapat meresap ke dalam badan kita, tidak ada sesuatu yang boleh membawa nutrien kita hingga ke dalam sel, jadi suplemen atau zat nutrisi itu akan terbazir macam tu saja. So aloe vera ni sangat awak jadikan dalam aloe vera tu ada lignin, itu macam ibaratnya macam kereta, transport untuk membawa nutrien jauh ke dalam sel. Okey, yang keduanya dia ada saponin. Saponin ialah sejenis bahan seperti sabun. Dia ada macam pembusa macam buih. Sebab tu kalau kita tengok dalam aloe vera tu kita nampak macam buih kan, buih busa tu. So itu ibaratnya macam sabun yang boleh membersihkan tisu usus kita, dan dia bersifat antiseptik. Basmi kuman kiranya. Okey, lepas tu dia ada sifat anthraquinone, iaitu antibakteria, antikulat, antivirus. Dia akan meredakan kesakitan, bengkakan ataupun kegatalan, kemerahan yang terjadi dalam pada diri kita lah. So kalau dalam usus kita tu kan, usus besar kita, usus kecil kita tu, dia akan jadi antibakteria. Dia akan elakkan daripada virus, daripada bakteria membiak dalam usus kita. Lepas tu dia ada vitamin yang aktif. Bila vitamin aktif ni maksudnya vitamin yang mudah diserap terus oleh usus kita tu. Iaitu dia ada vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D dan E. Dia membekalkan nutrien dan memperbaiki sel-sel yang rosak kan. So maksudnya bila usus kita tu kena toksin, dia akan membuatkan usus kita tu akan mengalami kerosakan. So vitamin-vitamin inilah yang akan repair balik usus kita tu dengan segera. Okey, kemudian dia ada mineral aktif yang juga terus dipakai oleh usus kita, oleh tubuh badan kita, yang mana dia mengandungi kalsium, kromium, kuprum, ferrum, magnesium, mangan, kalium, fosforus, natrium dan juga zinc. Yang ini merupakan sumber elektrolit, iaitu yang membuatkan badan kita cergas bertenaga. Sebab itulah kalau orang minum aloe vera gel, dia akan kata memang tak letih lah, cergas. Sebab apa? Dia ada mineral yang boleh menjadi sumber elektrolit, iaitu komponen dalam saraf kita, elektrolit ini yang menggerakkan perjalanan saraf, aliran saraf. Okey, seterusnya dia ada asid amino. Yang aktif juga, yang mana terus dipakai oleh tubuh badan kita. Okey, yang mana asid amino ini adalah komponen protein yang digunakan untuk membina sel dan tisu. So memang dalam usus kita tu bila dah kita makan macam-macam toksin sebagainya kan, dah rosakkan kita punya struktur usus kita ni, bila kita makan aloe vera, so dia akan repair balik supaya usus kita tu kembali pada keadaan asal. Tidak ada spasm, tidak ada stricture yang membuatkan pencerutan kan dalam usus kita tu. Lepas tu dia ada enzim, iaitu pemakaian bagi proses metabolisme, menguraikan gula. Dia akan tambahlah enzim untuk menyokong sistem penghadaman. Maksudnya bila perut kita, usus kita ini dia nak mencerna makanan, dia perlukan enzim yang banyak. So bila kita minum aloe vera, kita support, kita supply lagi enzim yang banyak supaya barulah pencernaan itu sempurna dan penyerapan nutrien pun berlaku dengan baik. Okay? Dan last sekali, aloe vera ini ada monosakarida dan juga polisakarida, yang mana dia boleh menguatkan immunity pada usus kita. Dia boleh bina sel antibody, sel darah putih dan sebagainya. Okay.
Okay, so seterusnya kita juga kena amalkan Feel-O-Green. Feel-O-Green ni apa? Okay, dia merupakan sumber makanan hijau berkualiti dan beralkali tinggi. Okay, dia sejenis tablet ya, tablet sayur lah kiranya, tablet sayur. So dalamnya kandungannya ada rumput bali muda yang mana kaya dengan kalium, kalsium, magnesium, zat besi, natrium, kupron, fosforus, zinc dan mangan. Okay, so kita tak payah nak ambil asing-asing, tak payah nak ambil kalsium asing-asing, tak payah. Kan, kita terus je ambil Feel-O-Green terus dapat khasiat ya, macam-macam, bukan setakat kalsium, magnesium, segalanya, segala jenis mineral dah dapat dah. Okay, so lepas tu dia ada alfalfa yang mengandungi vitamin A, B6, E dan K. Lepas tu rumput gandum, kaya dengan klorofil, vitamin, mineral dan unsur surih juga, dan lada merah membantu penghadaman. Okay, so manfaatnya apa? Dia boleh bantu menyingkirkan toksin. Dia boleh bantu usus kita untuk singkirkan toksin secara semua jadi melalui pembuangan. Lepas tu boleh kurangkan keasidan asid. Dia ada serat juga, serat boleh atasi sembelit dan juga buasir ataupun berak berdarah. Dan meimbangi tahap pH darah kita. Ya. So biasanya kalau orang bertoksin, dia pH darahnya berasid. Jadinya dia adalah makanan yang berakali kan. So dia akan neutralkan pH darah kita. Lepas tu dia bagus untuk seorang yang penggemar daging. Sebabnya memang bila suka makan daging pun sama, dia akan meningkatkan kadar asid yang tinggi dalam darah kita ya. So kita kena balance sebenarnya. Bukanlah tak bagi makan daging, boleh je makan daging semua kan, ayam. Tapi kita kena seimbangkan dengan makan sayur yang banyak. So kalau anda kata tak sempat nak makan sayur yang banyak ataupun tak suka makan sayur, jangan risau. Feel-O-Green ni memang bagus untuk orang yang tak suka makan sayur. Ya. So kita tak payah nak kunyah-kunyah, kita terus telan je Feel-O-Green ni. Okey, lepas tu dia bagus untuk atasi masalah kegemukan dan juga atasi masalah di ulu hati ataupun gastrik. Dan juga kalau untuk ibu yang menyusu pun bagus juga minum, sebabnya dia akan banyak bantu keluarkan susu yang banyak juga, dan bagus untuk pengidap kecil manis ya, untuk seimbangkan balik kadar asid dalam darah. Okey, so seterusnya kita digalakkan juga makan fiber. Healthy gut is healthy you kan. Okey, fiber ni pakar mengesyorkan bahawa kita perlu mengambil lebih kurang 30 gram serat setiap hari untuk mendapatkan kesihatan yang baik dan fungsi pencernaan yang optimum. Namun sedihnya kebanyakan orang hanya mengambil kira separuh daripada jumlah yang sebenar. Okay, so that's why bila kita makan sayur kan, kita dah makan suku-suku separuh. Tapi itu pun tak cukup lagi. Kadang sayur kita tu dimasak kan, dia dimasak membuatkan hilang nutrisi dan membuatkan sayur pun tak boleh bersifat seperti asalnya, itu fiber. Fiber ni dia dalam usus kita ni dia akan membuatkan dia macam sifatnya macam penyapu. Kan, penyapu. So macam kita bila kita sapu-sapu rumah kan, dia akan tarik keluar sampah sarap kan. Dia akan sampah sarap tu akan sangkut pada penyapu kita, baru dia akan bersih kan. So sama jugalah fiber ni bila lalu dalam kita punya gut, usus kita tu dia akan menarik semua sampah sarap, sampah kotoran untuk dibawa bersama keluar melalui pembuangan kita. So andai kata kalau kita serat kita yang kita makan sayur yang dah lunyai kerana kena dimasak tu, so kita kena ambil fiber ni ya. Okay, so fiber ni dia mengandungi dia mengandungi gam arabik ya. Gam arabik, dia ada jagung ya, corn, pucuk jagung. So gam arabik ni sebenarnya dia bersifat probiotik. Dia bersifat prebiotik yang mana dia memberi makan kepada bakteria baik kita. So that's why kita digalakkan makan fiber ni, sebabnya fiber ni dia juga membekalkan prebiotik kepada bakteria baik kita. Dan bagusnya agam arabik ni lah jenis makanan sunnah kan. Subhanallah. Okay, so fiber ni boleh bantu untuk atasi masalah berat badan, diabetes, kolesterol, juga masalah sembelit juga. Okay, so seterusnya healthy gut for better immunity untuk kanak-kanak pun boleh kita sarankan untuk jaga sistem penghadaman ataupun sistem usus kanak-kanak. Kita sarankan makan alubin and peach. Seperti yang kita tengok kan pada video usus, kita tengok cacing kan. So cacing tu kebiasaannya kita selalu dirundung kusut sebabnya anak kita kecancingan kan.
Anak kita cacing, so kita pun biasa akan bagi ubat cacing. So sebenarnya kalau Kak Baiti sendiri, Kak Baiti bagi anak Kak Baiti makan aloe berry and peach ataupun aloe vera. So itu adalah ubat cacing semua jadilah. Ya. Okey, so aloe vera yang distabilkan 100%. Okey, dalam aloe peach ni, buah peach yang mengandungi vitamin A, C, E, antioksidan juga beta carotene. So manfaatnya adalah untuk menyah toksin badan, kaya dengan serat, melawaskan pembuangan, atasi masalah kecacingan kanak-kanak. So maksudnya kalau siapa yang ada anak kecil, cucu ke, so boleh bagi dia minum aloe berry and peach yang mana dia ibarat macam ubat cacing yang semua jadi. Lebih menyihatkan sebabnya dia natural, produk organik pula tu, dan bukan hanya sekadar cacing saja. Bukan hanya sekadar kita nak nyahkan cacing, kita dapat macam-macam lagi ya. Antaranya boleh kuatkan imun, lepas tu cerahkan penglihatan ya. Tambah budak-budak sekarang ni main gadget kan, handphone kan. So maksudnya banyak manfaat dia, bukan hanya sekadar untuk cacing ataupun pembuangan sahaja. Lepas tu dia juga pengganti minuman gula yang tinggi untuk kanak-kanak. So dia akan mengurangkan craving kepada makanan ataupun minuman manis bagi kanak-kanak. Lepas tu juga bantu untuk kesihatan pernafasan. So macam tadi kita tengok kalau siapa yang ada diverticular, dia juga akan mengalami masalah asmatik kan, sesak nafas dada. So dia juga boleh makan aloe berry and peach ni untuk atasi gejala-gejala yang terhasil bila usus kita tu ada masalah. Okay, so atasi asma, lelah, so jaga kesihatan kulit, so jaga atasi masalah eczema. Dan juga penyakit tangan, kaki dan mulut ya, HFMD, dan juga dia mengandungi banyak vitamin C untuk atasi demam. So kalau demam pun sama juga, kita boleh amalkan aloe berry and peach supaya untuk mengurangkan rasa demam kita tu, demam untuk kuatkan imun kan. Okay, so selain pada tu kita boleh amalkan apa untuk usus yang sihat. Kita boleh amalkan madu, Bihani Forever Living. Okay, so apakah khasiat madu Forever Living yang special compare to madu-madu lain yang ada di luar sana? Okay, so sumbernya adalah daripada 3,000 ke 7,000 spesies bunga di gurun Sonoran, USA dan Spain. Maksudnya madu lebah-lebah yang ada dekat spesies gurun itu, dia makan spesies bunga yang banyak lah ya, yang banyak 3,000 ke 7,000 spesies bunga. Lepas tu kandungan airnya kurang daripada 17%. So maksudnya kalau kita nak beli madu, kita kena pastikan air dalam madu tu kan, berapa kandungan air dia. Kena kurang pada 17%, barulah madu tu pekat, dan berapakah spesies bunga yang dimakan oleh lebah tu. So kita kena check dua kriteria ni lah ya. Okay, barulah madu tu berkualiti dan boleh bagi manfaat kepada kesihatan kita. Okay, lepas tu dia bebas pencemaran dan bunga tiada racun serangga, sebabnya berada di gurun ya, di kawasan pendalaman yang memang jauh daripada hiruk pikuk bandar ya. Lepas tu dia 100% madu tulis menjadi tanpa ditambah gula, mentah, tidak dimasak, tidak ditapis ataupun tidak diproses. Lepas tu sebab tu kita nampak kalau madu Forever Living dia keruh. Kan keruh, maksudnya nampak particles bunga-bunga kan, dia dimakan oleh lebah kan. Lepas tu tiada bahan pengawet, preserve dan pewarna tambahan. Botolnya plastik berpattern alut cahaya. Sebab itulah madu kita special, sebabnya dia dibotolkan dalam botol yang sangat bermutu tinggi, dia tak boleh ditembusi oleh cahaya. So membuatkan madu tu sangat berkualiti tinggi, dia tidak berasid dan tidak berbuih. Kita nampak tidak ada berbuih. Okey, lepas tu manfaatnya, dia berkakak enzim, bantu penghadaman. So dia boleh bantu melancarkan pencernaan kita. Lepas tu pemanis pemujadi, pengganti gula yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh badan. So memang sangat sesuai, walaupun dia manis tapi dia juga boleh diamalkan oleh orang diabetes ya, orang yang penyakit kencing manis. Kalau orang yang kencing manis selalunya dia mengalami hypo kan, selalu dia akan bancuh Milo ke kan, bancuh minuman yang manis-manis lah kan, atau dia makan coklat kan. So instead of kita makan benda yang sebenarnya tak bagus, tak berkhasiat, lebih baiklah kita makan madu, sebabnya dia juga manis, dia boleh menjadi pengganti gula semujadi dan dia mudah cerna dan lebih selamat lah ya. Okey, lepas tu makanan berakali, dia baik pulih keasidan perut. Lepas tu dia bekalkan mineral, vitamin, karbohidrat, pembekal tenaga segera ya. Iaitu dia instant energy booster.
Lepas tu dia juga madu juga mengandungi asid amino untuk penyembuhan ulcer. Maksudnya kalau kita ada luka dalam usus kita ada ulcerative colitis tu, iaitu luka pada dinding usus kita, elok kita makan madu supaya dia boleh baik pulih ulcer tu. So sebabnya ulcer itulah yang akan membuatkan berak kita berdarah, ya. Okey, lepas tu meningkatkan sistem imun, antibiotik semua jadi, dan dia cegah insomnia dan bantu kualiti tidur. Sebab dalam tidur kita lah proses detoksifikasi itu berlaku. So that's why bila kita minum madu, kita akan tidur dengan lena dia. Lepas tu atasi gastrik, GERD, pedih ulu hati, ulcer perut dan juga usus yang berdarah. Lepas tu atasi juga batuk, asma sesama, demam, sakit tekak, dan juga dia boleh bantu orang yang anemia. Ya, sebabnya bagi pengendap buasir, contohnya bagi orang yang mengalami buasir, biasanya dia akan mengalami enematik, itu kehilangan darah lah, sebabnya every time dia membuang tu darah banyak kan. So orang yang buasir jangan macam buasir je kan, rasa macam penyakit tu biasa-biasa, tapi sebenarnya lebih teruk pada tu sebenarnya anda kehilangan darah sebenarnya. So that's why kena amalkan suplemen untuk membina darah dengan segera. Ya. Sebab itulah kalau dalam bidang Kak Baiti ni, bidang bekam, kita tak boleh nak bekam sesuka hati, setiap hari nak bekam, nak buang darah macam tu je kan. Gitu jugalah kalau kita nak derma darah pun tak sesuka hati kita derma darah, masih ada gaps kan. So sebab apa? Sebab darah kita ni bukan boleh terbina dengan sehari, kan. So kita perlukan banyak vitamin. So andai kata kalau kita buasir, berak berdarah, kena makan suplemen untuk kembalikan balik kualiti darah kita dan rawat buasir tu supaya tak berdarah lagi. Okay, so dalam hadis ada cerita tentang madu, dalam Al-Quran pun ada cerita tentang madu, iaitu surah An-Nahl, yang mana bila masuk Al-Quran kan, masuk hadis, masuk dalam Al-Quran cerita tentang madu ini bermaksud makanan ini sangat dijamin oleh Allah SWT, khasiat dia ya, itu keluar daripada perut lebah minuman madu yang berbagai warna, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan manusia. Okey, so selain pada tu kita boleh juga amalkan bee propolis. Bee propolis pun adalah salah satu cairan lebah ya, iaitu alium lebah. Alium lebah salah satu cairan yang keluar pada badan lebah itu sendiri. Okey, so kalau kita tengok dalam video diverticular masa awal-awal tadi tu kan, dia ada sebut okey, nak elakkan diverticular ni kita kena ada oral antibiotik. Dia kata kan, so itulah maksudnya kita digalakkan makan antibiotik, tapi takkan nak makan antibiotik yang ubat tu. So apa kata kita makan antibiotik yang semua jadi, yang mana kita boleh ambil setiap hari sampai bila-bila pun. Okay, so antibiotik dalam yang bekalkan oleh Forever Living itu bee propolis. Okay, bee propolis ini adalah alium lebah tanpa pengawet, pewarna dan juga perisa tiruan. Diperkayakan dengan jeli raja, madu dan juga buah badam. Mengandungi 24 nutrien yang terdiri daripada vitamin dan mineral. Okey, pun kaya juga dengan asid amino, iaitu 22 jenis asid amino, dan vitamin B kompleks, mengandungi bioflavonoid, 5 kali ganda daripada buah sitrus. Itu maksudnya banyaklah ya. Dia punya bioflavonoid ini adalah nutrien yang boleh membantu meningkatkan keberkesanan vitamin dan penyerapan di dalam kapilari darah kita. Okey, so kalau kita ingat, senang nak ingat, bee propolis, polis kan, polis ni akan menangkap pencuri. So sama jugalah bila kita makan bee propolis, so kita membina polis-polis dalam tubuh badan kita yang akan menentang kuman ya. Okey, so antibiotik semua jadi yang melawan jangkitan kuman, virus ataupun bakteria jahat dengan menyuturkan dan mengaktifkan kuman. Okey, so menghasilkan interferon yang menguatkan sistem imun. Interferon ni apa? Interferon ni macam kereta polis lah. Kereta polis tu dia cepat je mengesan penjahat supaya penjahat tidak melakukan kejahatan. Dia tangkap penjahat tu kan. So sama juga dalam badan kita, dalam usus kita. So bila ada interferon ni, bee propolis ni akan mengesan kehadiran virus ataupun kuman. So membuatkan kuman dan virus tu tidak sempat untuk mereplikasi, untuk tak sempat berkembang biak. So bee propolis dah protect kita awal-awal. Okay, so dia juga bersifat anti radang, anti bengkak, anti kemerahan, kesakitan dan juga tidak keselesaan. Okey, dan dia ibaratnya seperti aspirin semua jadi untuk atasi keradangan. Okey, so dia juga boleh bantu untuk atasi alahan ataupun alergik terhadap debu, makanan dan bahan kimia. So memang bila
kita ni memang toksin akan masuk dalam badan kita daripada makanan, daripada luaran kan, daripada kulit, daripada air, daripada pencemaran udara yang kita hirup kan. So bipopulasi ni dia boleh bantu untuk kita hindar daripada alahan ataupun kalah dengan perubahan persekitaran kita tu. Okay, so dia bantu untuk menentang kanser dan juga pertumbuhan dan penyembuhan luka kudis untuk kencing manis. Okay, so seterusnya super green. Okay, super green ni apa? Tadi kita dengar feel of green kan? Green ni. Okay, so sekarang super green ni dia dalam bentuk serbuk. Kalau feel of green dalam bentuk tablet yang mana kita telan. Super green pula dalam bentuk serbuk yang mana kita boleh bancuh dengan air. Okay, so super recharge gaya hidup aktif anda dengan gabungan lebih daripada 20 buah-buahan, sayuran dan superfood dan juga aloe. Kalau super green ni dia ada banyak. Compared to feel of green dalam 4-5 jenis bahan dalamnya, tapi kalau super green ni ada 20 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, lebih kaya lagi banyak lagi zat ya. Okay, so dia menyokong keseimbangan pH, bantu kekalkan pertahanan badan, bantu menyembuhkan otot, lepas tu menyokong tahap tenaga semenjadi dan metabolism, tinggi dengan vitamin antioksidan, vitamin C dan juga E, dan mesra vegetarian, dan juga dia bebas gluten. So dia boleh bantu untuk atasi lemah badan, the detox ya, untuk diet ya, dan juga energy booster kita. Okay. So selain pada tu kita juga boleh amalkan Aspen C, vitamin C dalam Forever Living. Dia vitamin C ni gabungan betik, buah sitrus, madu dan juga oat. Okey, lepas tu ada 60 mg je vitamin C dalam tablet, dalam satu tablet. Lepas tu dia diikat secara metrik oleh brand oat dengan kesan pelepasan masa, iaitu time release. Dia akan release vitamin C sedikit demi sedikit. Sebab itulah Forever Living dia tak perlu sampai 1000 mg, 500 mg vitamin C dalam satu tablet. 60 mg pun dah cukup sebabnya ada brand oat tu. So membuatkan kita punya buah pinggang kita tidak bekerja keras untuk menapis sisa-sisa berlebihan daripada badan kita. Okay, so oat ni juga merupakan serat yang larut air. Okay, mengunci vitamin C lebih lama dalam badan kita. So apakah manfaat vitamin C bila kita makan? Manfaat untuk usus kita sendiri. Okay, antioksidan yang kuat untuk menyokong sistem imun. Ya, sebabnya sistem imun sebenarnya terbina 70% daripada kekuatan ataupun kesihatan usus kita. Okey, lepas tu mengurangkan kadar kolesterol dalam darah, jaga kestabilan, fleksibiliti dan elastik saluran darah kita. Ya, sebab dalam kita punya usus pun ada saluran darah juga. So that's why kita kena amalkan vitamin C, sebab vitamin C ni dia lebihnya menjaga kesihatan saluran darah. Okey, lepas tu atasi jerawat kan. So memang bila kita ada masalah usus, kan kita akan menghadapi gejala-gejala jerawat sebagainya. So kita boleh makan vitamin C untuk atasi keluhan ataupun gejala-gejala yang timbul hasil pada usus yang tak sihat tu. Okey, lepas tu dikekalkan kesihatan gusi, gigi, tulang, atasi masalah sesama, demam, sakit tekak, gangguan pernafasan, untuk kesihatan rambut, kesihatan hati, buah pinggang dan juga jantung. Okey, seterusnya, ini juga salah satu makanan yang sangat penting untuk kita ambil untuk jaga usus kita. Okey, so dengan ini dia pun juga Forever Ultra Light ni, Forever Light Ultra ni, dia juga boleh bantu untuk atasi craving, kan? Craving yang mana kalau kita nak hindar daripada masalah craving, kita suka makan benda bergoreng, berlemak, ya, berperisa, tambah-tambah macam sekarang ni banyak makanan viral kan, dalam Insta banyak. So kadang-kadang terliur tu. So untuk menghindar masalah craving, kita boleh cover dengan Forever Light. Okay, Forever Light ini merupakan protein tumbuhan yang boleh diperolehi dalam dua perisa, iaitu vanila dan juga coklat. Okay, lepas tu dia berbeza daripada protein soya yang ada luar sana. Sebab apa tahu? Sebab protein soya ni, kacang soya ni telah dibuang kulit. So maksudnya dia telah mengeluarkan toksin daripada kacang soya itu sendiri. So dia sangat-sangat selamat untuk dimakan oleh semua keadaan, termasuklah orang kanser sekalipun. Okay. Okay.
So dalam Forever Light ini ada setiap scoop ada dalam 25 gram membekalkan sebanyak 17 gram protein. Dia bebas laktosa, sesuai untuk orang vegetarian yang tak ada bahan tenusu. Dia bantu untuk pembinaan tenaga, pembinaan stamina, baik untuk jantung dan untuk usus kita ni dia boleh baik pulih, ya, baik pulih keadaan usus kita. Kan usus kita bila kena toksin, bila diserang kuman, virus, membuatkan kerosakan, ya, perubahan rupa keadaan usus kita tu. So jadinya bila kita minum Forever Light, insya-Allah dia boleh bantu untuk melembutkan najis, ya, memudahkan pembuangan, melawaskan pembuangan dan juga mengekalkan kesihatan usus kita, mengembalikan balik struktur usus yang sihat. Okey, seterusnya, kita makan, selain pada tu kita makan Bipolen. Bipolen ni, special Bipolen kita ni, dia adalah superfood. Makanan semua jari yang paling lengkap, multi-mineral, multivitamin. Bipolen pun sejenis produk hasilan daripada produk lebah, ya. Dia mengandungi 100% bunga lebah tulin, royal jelly dan juga madu. Kaya dengan 22 jenis asid amino, 18 jenis enzim, 20 jenis mineral dan juga 16 vitamin. Masya Allah, dalam satu hidangan, dalam satu tablet pollen tu mengandungi hampir kesemuanya mineral dan juga vitamin. So kalah kita, ya, kalah kita punya hidangan suku-suku separuh tu kan. So that's why kita jangan terlepas dari makan Bipolen ni. Ya, sebab apa? Dia sangat banyak dengan vitamin. Dan sebenarnya dia, kalau tengok rajah tu, kalau orang tengok rajah detoxification pathway in the liver, sebenarnya Bipolen ini bila dia mengandungi banyak vitamin dan juga mineral dan juga asid amino. So zat-zat inilah yang akan bantu kesihatan hati kita. So bila toksin masuk dalam badan kita, dia akan pergi ke hati, akan diuraikan oleh hati. Hati ni akan bentukkan toksin ni biasanya dalam bentuk fat soluble. Dia akan diuraikan, dia akan membentukkan dalam bentuk waste produk, itu water soluble. Tapi nak membentukkan itu perlukan banyak zat. Itu antaranya vitamin B, folic acid, kan, glutathione. Semua inilah dalam yang ada dalam Bipolen juga Forever Light. Forever Light kan ada membekalkan asid amino. So semua ni diperlukanlah zat-zat itu untuk toksin kita tu keluar pada badan. Ya. So dia akan eliminate daripada badan kita ni kepada kulit, ataupun kalau ni dia akan keluar melalui usus, daripada gallbladder dengan usus. So that's why kita kena makan Bipolen, sebabnya nak membantu proses penguraian toksin supaya toksin boleh keluar melalui badan kita, melalui usus dengan baik, tidaklah tersangkut pada usus kita tu, ya. Lepas tu dia boleh bantu untuk penyembuhan sel usus, meningkatkan pembuangan toksin dalam hati, memelihara ginjal, sistem saraf dan juga hormon, bakar lemak, ya. Bagi untuk orang pengurusan berat badan, contohnya dalam set Clean9, dia ada Bipolen, Forever Light tu memang adalah dalam set Clean9 untuk bakar lemak. Lepas tu tingkatkan tenaga dan metabolisme, dan dia ada mengandungi B12 untuk bantu pembentukan sel darah merah, untuk cegah anemia bagi orang yang berak berdarah. So memang orang yang mempunyai anemia ataupun buasir juga kena makan Bipolen ini supaya nak atasi balik kehilangan darah tu. So seterusnya kita juga digalakkan makan Permestin. Permestin ni apa? Dia ada kandungan dia gabungan 7 jenis buah-buahan, beri biru, beri hitam, manggis, raspberry, pear dan ekstrak biji anggur. So maksudnya mewahlah dengan buah-buahan, dengan kalau kita beli setiap satu ni memang mahal sebenarnya, kan. Tapi kalau kita nak jimat, kita makan Permestin, sebabnya harganya lagi murah, lagi mewah dengan antioksidan, mewah dengan zat. Lepas tu dia kaya dengan antioksidan, tinggi nilai ORAC, ya, oxygen radical absorbance capacity, dan juga ada aloe vera sekali. So apakah manfaat Permestin untuk usus kita? Itu dia ada polyphenol, ya, antioksidan, phytonutrient, flavonoid dan resveratrol untuk mencegah keradangan dan melindungi anda untuk menentang penyakit seperti kanser, diabetes dan penyakit Alzheimer. So maksudnya dia ada polyphenol yang boleh bantu untuk cegah kanser usus, ya, dan penyakit nyanyuk. Lepas tu kupaian tinggi untuk menentukan free radical. Sebabnya dia akan bantu untuk melindungi sel kita supaya tak adalah terbentuknya free radical yang menyebabkan kanser tu.
dan juga bantu untuk orang yang mengalami kesan-kesan sampingan kemoterapi dan radioterapi. Lepas tu baik pulih sel badan, ya, sendi, kulit cantik dan awet muda, dan dia boleh mengatasi masalah mental atau fizikal. So bila antara salah satu gejala yang orang ada diverticular, dia mengganggu pemikiran di otak kan. So dia akan jadi depressed ke, otak dia atau mental terganggu. So eloklah dia makan Pemostin untuk counter balik, masalah yang timbul setelah mengalami usus dia tu yang lemah lah. Okay, so lepas tu dia bantu untuk atasi anemia dan juga penawar untuk ketumbuhan. Dan satu lagi yang menariknya kan, dalam Pemostin ini, okay, sebenarnya dia akan menggalakkan perkembangan bakteria baik, iaitu Akkermansia mucinifila. Sedap namanya kan. Subhanallah. Rupanya ada satu kehidupan dalam usus kita, satu bakteria baik, iaitu Akkermansia ni dalam usus kita. So Akkermansia ni, sebab itu Kak Wati ada pergi satu kursus nutrisi, so dia cerita pasal bakteria ni lah kan, Akkermansia ni. Dan bila Kak Wati tengok, tak sangka dalam Forever Living ada makanan yang Akkermansia ni suka. Akkermansia ni dia suka makan buah-buahan yang berwarna merah ungu, merah keunguan. So kita tengok, dia tengok Pemostin warna merah keunguan, ataupun dan juga cranberry daripada Aloe nectar. So Akkermansia ni bila dia suka makan dia sejenis bakteria baik, dia suka makan buah-buahan yang macam dalam delima, macam dalam Pemostin ni ada delima, beri biru, beri hitam, manggis semua kan, raspberry ni. So dia bantu untuk melindungi dan kuatkan lapisan dinding usus kita. Lepas tu dia bantu untuk jaga bakteria baik dan keluarkan bakteria jahat. Maksudnya dia akan keep good bakteria in, and kena dia keluarkanlah bad bacteria out. Kena dia akan keluarkan bakteria jahat. Okey. Lepas tu Akkermansia ni bantu keluarkan hormon insulin secara semujadi. Maksudnya dia itu yang membuatkan pankreas kita dia kurang bekerja, kuranglah bebanan kerja untuk menghasilkan hormon insulin untuk kena mengangkut gula dalam sel kan. So Akkermansia ni boleh bantu kurangkan tekanan kerja pada pankreas, di mana Akkermansia ni bila dia boleh bantu keluarkan hormon insulin secara semujadi. So itu membuatkan kita punya pankreas kita long lasting. So itulah membuatkan kita tak ada dapat diabetes, insya-Allah kan. So bila kita amalkan Pemostin, ya. Okey. So seterusnya, okey, selain pada tu kan, dalam kita punya usus pun ada saudara. Ada saudara yang mana bila saudara ni pun kita kena pastikan dia bersih, lancar. So kita boleh amalkan RTC ataupun omega 3+. Okay. So mengikut American Heart Association mengesyorkan pengambilan harian sebanyak 1 gram omega 3 asid lemak. Okey, pengambilan ikan ataupun pengambilan ikan 2 ke 3 kali setiap minggu. Seminggu sekali tu mesti 2-3 kali kita kena ambil ikan. Tetapi kita tidak dapat memenuhi keperluan tersebut. Betul tak? Kita memang sangat jaranglah kadang dapat makan ikan tu kan. Kita asyik makan ayam kan, daging sebagainya. So that's why kita kena makan suplemen, sebab tubuh kita memang tidak dapat menghasilkan zat omega secara semujadi. Jadi kita perlu dapatkan keperluan 1000 mg setiap hari melalui suplemen. Okay, so khasiat dalam RTC ataupun omega 3+ ni, dia ada apa? Dia ada omega 3, iaitu daripada makanan ikan laut dalam, ikan salmon, ikan kod dan juga minyak calamari. Calamari ni sejenis sotong, ya. Okey. Lepas tu dia ada omega 9 daripada minyak zaitun, dan dia ada vitamin E untuk elak pengoksidaan asid lemak. So maksudnya dalam RTC dan juga omega 3+ ni dia ada ALA, iaitu asid lemak, EPA dan juga DHA. Okey. So apakah manfaat EPA DHA ni ataupun manfaat minyak ikan ni kepada tubuh badan kita? Okey, dia akan menyokong tahap trigliserida dalam yang sihat. Lepas tu dia menyokong kesihatan otak, jantung, mata, tulang sendi dan kulit. Dia mengekalkan tekanan darah yang sihat. Dan itu khasiat umum lah. Kalau khasiat khusus untuk usus sendiri, dia boleh melancarkan peredaran darah, menyahkan kolesterol jahat dan melawaskan pembuangan. Okay, so last sekali, Kak Wati nak share testimoni
daripada salah seorang ayah saya. Sekejap. Okey, tak sempat cakap lagi. Okey. Testimoni daripada salah seorang downline Kak Baiti. Dia memang masalah ayahnya ada usus berlubang ya, berat berdarah, emaknya ada breast cancer dan dia sendiri mengalami kesan-kesan yang best lah. Okey, so kita dengarkan kata-kata beliau dari daripada beliau. Usus dia semua usus dah berlubang. Oh, berlubang. Memang berlubang. So doktor kata perut dia usus tu kena dibuang dekat plastik. Dan pada masa tu I tak tahu nak buat apa, saya menangis-nangis. Saya cuba yang ini aloe vera. So masa tu I beli satu botol saja aloe vera. Then I bagi ayah saya all the supplement. And darah dah berhenti. Darah yang dia buang masa dia buang air besar tu dia berhenti. Dia berhenti dan pada masa tu I ada confidence. Okay. I ada confident dengan suplemen ni, dengan aloe vera ini, then I continue belikan untuk keluarga saya, untuk mak saya pula dia ada payudara breast cancer. Oh, breast cancer. Buang dah, satu dah buang dah. So saya pun risau lah mak saya pun. Saya pun belikan untuk mak saya sekali. So dia sihat. So memang confident lah. So after that I terus belilah. Itulah. Sihat kan? Okay, saya macam sihat lah. Sihat. Lepas tu ada tenaga lah. Dulu macam letih je. So sekarang ada tenaga. Then my skin also dah cantik tau. Dulu macam gelap, sekarang macam cerah. Oh, cerah dah. I like that. Lepas tu nak kata apa lagi memang bagus lah Kak produk ni bagi saya lah. Memang bagus. Okey, tu dia pengongsian daripada Prima. Dia sendiri mengalami kulit yang cerah kan. Subhanallah. Okey, so Kak Baiti sendiri pun rasa bersyukur sebab dapat bantu ayahnya yang mujur tidak dioperasi untuk dibuang usus kan, untuk ditampar dengan plastik, itu stoma bag lah kan. Stoma bag yang mana ayahnya mengalami usus berlubang, berak berdarah, dan emaknya pula alhamdulillah dia dah sembuh daripada kanser sepenuhnya. Okey, so last sekali, suka ceritalah Kak Baiti nak bacakan satu hadis Rasulullah SAW. Itu perut itu rumah penyakit. Perut itu semacam telaga bagi badan. Apabila perut itu sakit, pembuluh darah itu membawa penyakit. So itulah dia yang mana kita kena berpegang pada ayat ini, dan juga kita kena baiki. Kita kena baiki usus kita. Kena pastikan usus kita tu sihat kan, kena makan suplemen, kena jaga kesihatan, kena jaga gaya hidup yang sihat, barulah usus kita itu akan sihat, usus kita sihat dan juga tak mendatangkan penyakit. Okey, so itu sajalah pengisian Kak Baiti pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan Kak Baiti sendiri. Kak Baiti harap dapatlah membantu anda, dapat apa yang Kak Baiti sampaikan ini dapat memberi manfaat pada anda. Semoga semua sukses insya-Allah.